Benarkah institusi istana main politik? Sebenarnya bukan Anwar seorang sahaja yang diserang oleh golongan gagalis yang bertopengkan Melayu Islam ini. Malah baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu juga turut dikecam kononnya terbabit dalam politik. Kecaman ini datang daripada bekas Ketua Hakim Tun Abdul Hamid Muhammad yang turut ditularkan oleh Harakat Daily 27 November lalu. Dalam tulisannya, beliau merujuk kepada kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada 24 November yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Hakikatnya rakyat jelata tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tiada kesudahan tatkala negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk merancangkan landscape ekonomi dan pembangunan negara, bidas Tun Abdul Hamid. Beliau turut menyerang DAP. Yang paling licik adalah DAP dengan menutup mulut dan tidak menampakkan muka mereka sepanjang kempen PRU15 dan rundingan bergabung selepas PRU15, mereka tidak membangkitkan kecurigaan orang Melayu terhadapnya seperti sebelumnya, ujarnya. Tun Abdul Hamid mengungkit bahawa Tan Sri Mahyadin Yassin telah menghantar sebanyak 115 akun bersumpah SD menyokongnya yang termasuk 10 daripada Barisan Nasional. Saya menyangkakan bahawa pendirian 30 ahli-ahli Dewan Rakyat BN itu adalah berkecuali sehingga terbaca NST online pada 9.15 malam 24 November lalu yang mengatakan antara penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 28 ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional. Bagi saya bahawa UMNO atau BN berkecuali pun saya kecewa kerana ia sepatutnya bergabung dengan PN untuk menghalang PH berkuasa. Bergabung dengan PH tidak boleh diterima langsung. Ia adalah satu penipuan kepada pengundi Melayu dakwa beliau. Tun Abdul Hamid juga menempelak Yang di-Pertuan Agong kononnya terlibat dalam politik. Turut mereka ceritakan ialah peranan yang dimainkan oleh Istana Negara yang seolah-olah membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan PH berkuasa. Bahawa Yang di-Pertuan Agong menita kepada ketua-ketua parti supaya menimbang cadangan mengadakan kerajaan perpaduan itu tidak boleh dinafikan. Ia disahkan oleh ketua-ketua parti itu sendiri. Ini adalah ulangan apa yang berlaku 2 tahun dahulu. Ia tidak sepatutnya berlaku. Yang di-Pertuan Agong tidak sepatutnya terlibat dalam politik. Ini bukan soal ikut Westminster atau tidak. Ini soal campur tangan dalam dasar parti dan tujuan pengundi. Dalam PRU ini misalnya, PN telah mengeluarkan manifesto dan berkempen bahawa mereka menentang dasar-dasar PH dan pengundi-pengundi mengundi PN atas alasan itu tempelaknya. Menurut beliau, setelah selesai pilihan raya dan calon-calon yang mereka undi menang, partinya dititahkan bergabung dengan PH. Nasiblah PN bertegas tidak mahu bergabung dengan PH untuk menubuh kerajaan. Tambah beliau. Tun Abdul Hamid berkata beliau tidak faham bagaimana 10 orang ahli Parlimen UMNO yang pada mulanya membuat SD menyokong Mahyadin boleh menarik balik SD mereka. Takut sangatkah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dan dipecat? Saya juga tidak faham bagaimana ahli-ahli MKT yang berkali-kali mengundi untuk berkecuali boleh menerima keputusan siapa bahawa BN atau UMNO bersetuju menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan bergabung menubuh kerajaan dengan PH. Takut sangatkah mereka kepada Zahid? Adakah mereka juga bersekongkol untuk berbohong? Biar apapun, saya merasa tertipu. Saya sudah tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Selamat tinggal UMNO, tegasnya. Maaf cakap, Tun Abdul Hamid bukan hanya wajar mengucapkan selamat tinggal kepada UMNO. Beliau juga patut mengucapkan selamat tinggal kepada dunia politik yang progresif. Rakyat Malaysia tidak perlu membaca bebelan seorang bekas hakim yang tidak faham undang-undang anti lompat Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang berkuat kuasa 5 Oktober lalu. Jom China tidak dapat membantu jika bekas hakim ini tidak faham mengapa Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan dan bukan Perikatan Nasional. Namun kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT, Datuk Dr. Puan Azhar Kasim mungkin dapat mencerahkan kekeliruan. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan berkata gabungan BNPN untuk membentuk kerajaan baru sudah tidak relevan. Tidak perlu difikirkan, ia membuang masa. Kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim wajar diberi peluang mentadbir negara sehingga tamat tempoh pilihan raya umum ke-15, ujarnya. Puan juga menegaskan isu PNBN bergabung jika bersatu tidak lagi dipimpin oleh Mahyadin adalah mengarut. Menurut beliau, Mahyadin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sama sahaja. Dua-dua suka tikam belakang. Negara tidak perlu pertukaran kerajaan sebelum PRU ke-16. Ia mesti dihalang. UMNO bukan pak turut dalam kerajaan baharu, tetapi UMNO adalah partner yang boleh bekerjasama demi rakyat, tegasnya. Dalam bahasa mudah, Pakatan Harapan lebih dipercayai berbanding Perikatan Nasional.
Tahniah UMNO kerana berjaya keluar daripada perangkap asabiah yang menyesakkan. Malaysia adalah negara yang majmuk, rencam dan harmoni. Ekstremis dalam apa bentuk pun atau daripada mulut siapa pun tidak dialu-alukan. Kerana ia mengganggu keharmonian pelbagai lapisan masyarakat dalam negara kita yang tercinta ini. Keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah sejajar dengan kehendak majoriti rakyat Malaysia yang mendambakan perubahan demi membawa negara ini menuju ke tahap kemajuan yang setaraf harimau Asia. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati